Kan kita cakap Palestin, pergi berkumpul Palestin, bercampur lelaki perempuan. Lepas tu baca doa. Macam mana Allah nak makbul lelaki perempuan bercampur? Macam mana Allah nak makbul? Yang pergi sana ada yang tak solat subuh. Berapa ramai? Yang pergi sana ada yang mengamalkan riba. Allah, pemaksiat yang malam tadi berzina, yang datang dengan girlfriend dengan boyfriend. Macam mana Allah nak makbulkan? Kita campur adukkan agama dengan maksiat. Mana boleh? Sebab itu Allah tak turunkan bantuan. Kalau kita tengok macam mana zaman Nabi SAW. Nabi SAW apabila Allah SWT turunkan wahyu, Nabi dilantik sebagai Rasul. Nabi tak boleh buat masjid dekat Mekah. Tak ada, Allah tak turunkan bantuan lagi. Allah cuma bagi petunjuk je. Nabi kena berdakwah. Cari orang-orang yang beriman. Cari orang yang beriman. Allah tak boleh menangkan Islam lagi. Sebab apa? Dengan sistem yang batil dekat Mekah. Waktu tu zaman jahiliah. Nabi tak boleh buat tapuk pemerintahan Islam kat situ. Orang menolak Islam yang sebenar ni. Kan? Mereka dulu menyembah Allah tak? Ya, walaupun mereka menyembah Allah, tapi mereka telah syirikkan Allah. Sebab tu banyak berhala dekat keliling Kaabah. Ada 360 berhala dekat keliling Kaabah. Mereka keliling Kaabah ni, mereka beriman. Mereka kata beriman lah, tapi mereka syirikkan Allah. Allah tak turunkan bantuan. Tak boleh turun bantuan. Allah tak turunkan bantuan. Allah cuma bagi petunjuk je. Jadi sampai 13 tahun Nabi buat dakwah. Allah perintahkan hijrah. Nabi sayang tak Kaabah? Sayang. Nabi sayang tak rumah Nabi SAW bersama Sayyidatina Khadijah? Sayang. Tempat kelahiran Nabi, tempat tinggal ibu bapa Nabi SAW. Sayang tak sayang? Pedih tak kena hijrah? Kena tinggalkan. Tak boleh duduk situ dah. Sebab tu Nabi SAW berhijrah dekat Madinah. Ini perintah Allah. Tinggalkan segala harta-harta. Nak dapatkan bantuan Allah ni. Sahabat-sahabat Nabi yang kaya pun tinggalkan harta dia. Sebab tu yang akhir zaman, yang ikut Al-Mahdi, bukan orang kaya. Ada orang kaya tapi dia akan tinggalkan. Dia akan jadi miskin. Sayyidina Abdul Rahman jadi miskin. Sayyidina Uthman jadi miskin. Sayyidina Abu Bakar jadi miskin. Mereka hijrah ke Madinah. Barulah bantuan Allah turun. Kat situlah Allah SWT. Apabila bantuan Allah, barulah Nabi boleh buat masjid. Nabi buat pusat pemerintahan. Apabila ramai ni orang-orang yang bertakwa. Sebab tu dia tak boleh campur adukkan. Ramai orang bertakwa. Terbaik. Allah bagi tahu, Allah turunkan ayat Al-Quran. Orang Islam yang terbaik atas muka bumi, iaitu Muhajirin dengan Ansar. Barulah Nabi, apabila orang-orang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah turunkan bantuan. Baru Allah sebarkan Islam. Patut Allah selepas berhijrah, mereka dah tinggalkan hawa nafsu mereka berhijrah, maka Allah turunkan perintah berjihad. Barulah boleh melawan dengan musuh-musuh Islam. Itulah jadi dia perang Badar. Kita akan mengalami fasa tu juga. IHR, orang kata IHR ni bagus ke tak? Okey, kita relatedkan dengan zaman Nabi SAW, dengan zaman kita sekarang. Okey, nanti saya cerita pasal IHR. Contoh zaman sekarang ni adalah zaman dakwah. Zaman kita sekarang ni adalah zaman dakwah. Yang mujaddid kita sebelum ini adalah Maulana Ilyas rahimahullah, yang mengembalikan usaha dakwah tabligh yang Nabi buat dekat Mekah selama 13 tahun. Okey, cari orang-orang yang beriman. Sebab tu dia ajak keluar 40 hari 4 bulan. Ada yang keluar setahun. Sebab apa? Nak belajar hijrah. Selepas ni kita kena hijrah. Kita kena tinggalkan dunia kehidupan kita yang lara ni. Kena keluar pada sistem batil ni. Macam mana kat Mekah dengan sistem batil apa semua kan. Jadi yang ikut Al-Mahdi ni, sebab tu hijrah Nabi sebab tu Al-Mahdi ni akan bawa seruan hijrah dengan seruan jihad. Sebab tu tak ramai yang boleh ikut Al-Mahdi. Sebab hawa nafsu banyak dalam hati, cinta dunia banyak dalam hati. Nabi bagi tahu akhir zaman umat aku kebanyakannya mereka menjadikan Tuhan mereka adalah dinar dengan dirham. Bermaksud wang, bermaksud duit.
Sebab tu hari ni, contoh kan, kenapa kita, bisa kata kita tak berani nak tinggalkan harta kita. Sebab apa? Kita cinta dunia. Seruan hijrah ni, orang yang pergi sana ni, kebanyakan orang miskin. Ada yang kaya tapi mereka jadi miskin. Sebab apa? Sebab sistem IHR. Kan IHR dia merampas kita punya harta, dia merampas hak asasi manusia. Kan IHR. Sebab apa? Ini perintah Allah. Allah nak tunjukkan akan datang satu seruan hijrah. Hijrah. Jangan kau orang pergi hijrah, pergi dekat gunung, pergi dekat perhutanan, buat perkampungan. Bukan. Berdasarkan hadis dengan Al-Quran. Apa yang Allah suruh. Umat Islam ni, Allah dah bagi satu petunjuk dah. Tapi kita tak nak baca Al-Quran. Sebab tu kita buat sesuka hati dengan hawa nafsu. Waktu Nabi dengan akhir zaman ni akan ada dua hijrah. Akan ada dua hijrah. Yang pertama hijrah Nabi SAW. Yang kedua, hijrah umat akhir zaman. Ini zaman kita sekarang ni. Akan berlakunya dua hijrah. Dan mereka yang berhijrah ni, mereka manusia, orang mukmin yang terbaik di atas muka bumi. Mereka tak ada riba, mereka keluar daripada sistem, mereka tak mengamalkan, mereka mengelakkan diri mereka daripada bayar cukai. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan setakat ada janggut, ada kopiah, ada serban, ada pakai jubah, bukan tu. Dia akan mengembalikan macam mana mereka akan mencemerlangkan. Al-Mahdi ni dia akan bawa rukun Islam dengan rukun iman. Al-Mahdi dia akan bawa rukun Islam dengan rukun iman. Kenapa? Sebab hari ni kita letakkan rukun manusia lebih tinggi. Macam negara kita, rukun persekutuan kan paling tinggi. Bukan rukun Islam. Sebab apa? Kalau naik dia rukun Islam dengan rukun iman, maka cukai akan terbatal, maka riba akan terbatal. Sebab apa? Ini adalah keuntungan negara. Faham tak? Sebab tu Al-Mahdi ni akan diperangi oleh 80 panji ataupun 83 panji. Panji ni apa? Panji ni bendera. Kalau kita tengok semua negara ada bendera, bermaksud Al-Mahdi akan berperang dengan kerajaan. Jadi sebab tu tak ramai ikut Al-Mahdi, sebab mereka tak tahu. Sebab mereka, hari ni kita dah terbiasa dengan hawa nafsu. Daripada sistem pendidikan kita, menjadikan hawa nafsu kita ni, kita letakkan apa contoh kita punya jawapan kita ataupun kita punya setiap keputusan kita dengan hawa nafsu, bukan dengan sifat takwa. Jadi orang yang ikut Al-Mahdi ni, dia ada sifat takwa. Okey, Nabi bagi tahu macam mana nak cari, macam mana bila nak hijrah tu. Okey, Nabi bagi tahu. Sebab tu kita kena baca hadis. Jangan kita buat keputusan ikut kepala otak kita je. Macam mana nak selamat daripada IHR? IHR ni sebenarnya menghalau kita. Sebab hijrah, memang Allah SWT suruh kita hijrah. Nak tak nak kita kena buat. Kita tak boleh buat sesuka hati. Allahumma salli alaihi wasallam ni. Sekejap korang, saya kena cari. Okey. Nabi SAW beritahu. Kita tahu hadis Huzaifah. Apa yang Huzaifah tanya kan? Okey, saya terus baca dalam bahasa Melayu. Orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang baik, sedangkan aku menanyakan kepada beliau hal-hal yang buruk, kerana aku khawatir jika keburukan tersebut akan menimpa diriku. Maka aku pun bertanya kepada baginda SAW, wahai Rasulullah, dulu sewaktu kami di masa jahiliah, waktu kami di masa jahiliah, kami dalam keadaan yang amat buruk. Kemudian datanglah kebaikan Islam ini kepada kami. Lantas, apakah setelah datangnya kebaikan ini akan datangnya keburukan lagi? Jadi baginda SAW menjawab benar. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan kembali? Nabi SAW berkata, betul. Baginda SAW menjawab benar. Di dalamnya ada kabut yang gelap. Maksud dia ada dua fasa. Ada dua fasa, zaman Nabi dengan zaman akhir zaman. Okey, apakah itu ya Rasulullah? Tanya aku kepada baginda SAW. Baginda SAW menjawab, satu kaum yang menyeru bukan dengan petunjukku, dan engkau akan mengetahui kebaikannya, tetapi engkau juga akan mengingkari kemungkarannya. Aku bertanya lagi, setelah kebaikan tadi, akankah datang keburukan? Jadi baginda SAW menjawab benar, iaitu para penyeru yang memanggil di depan pintu neraka Jahanam. Siapa ni? Ini adalah ulama-ulama su'. Yang tadi tu adalah jemaah tabligh.